Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang sejarah dakwah Sayyidina Utsman Al-Affan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, yaitu Ahmad Arif bin Muhammad Irham. Yang kedua, Muhammad Fikri bin Muhammad Azrul. Dan yang ketiga, Aiman bin Muhammad Izizwan. Okey, yang pertama. Ahli sejarah telah membahagikan tempoh pemerintahan Khalifah Utsman selama 12 tahun kepada dua bahagian, iaitu 6 tahun pertamanya dianggap sebagai peringkat yang terbaik, aman, harmoni dan penuh keadilan kerana pemerintahannya berjalan secara tepat seperti zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu yang lalu. Manakala yang 6 tahun terakhir, pemerintahannya dikatakan satu tempoh yang cukup negatif dan buruk kerana disebabkan faktor usia Sayyidina Utsman yang telah lanjut usianya dan faktor sikapnya yang selalu bergantung pada kaum keluarga dalam kalangan Bani Umayyah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyelewengan dan perbuatan mengambil kesempatan daripada kelemahan khalifah ketika itu. Ianya disebut sebagai zaman fitnatul kubra, iaitu fitnah yang besar. Terdapat perbezaan yang sangat ketara kedua-dua tempoh tersebut. Pada 6 tahun pertama pemerintahan Khalifah Utsman adalah pemerintahan yang sangat murni dan bersih dari segala kekacauan dan penentangan seperti zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu berbanding dengan 6 tahun terakhir yang dipenuhi kekacauan maupun penentangan kerana kelemahan khalifah itu sendiri. Pemerintahan Khalifah Utsman ketika itu juga terlalu boros kerana banyak menggunakan wang negara untuk kepentingan keluarga mereka sendiri, terutamanya dalam kalangan keluarga Bani Umayyah. Okey, yang kedua kita beralih kepada jasa-jasa dan kejayaan yang disumbang oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama adalah bidang ketenteraan. Khalifah Utsman banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam. Yang kedua, ini kita dapat lihat pada keluasan empayar Islam yang dapat menguasai keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus, Afghanistan, Samarkand, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco dan beberapa buah negara lagi. Dan yang terakhir, beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Azrul, DDI 2390, akan menceritakan tentang pembukuan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman Al-Affan. Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam, sudah tentunya banyak perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mereka mempelajari Islam. Apa yang paling ketara sekali ialah dalam masalah mereka mempelajari Al-Quran. Banyak terdapatnya perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Islam sudah pun tersebar dengan meluas. Jadi orang yang baru memeluk Islam mempunyai perbezaan dalam bacaan Al-Quran yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan satu tempat yang lain.
Dengan keadaan ini, banyak terjadinya salah faham dan saling tuduh-menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Oleh itu, Khalifah Utsman telah mengadakan satu naskah Al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara rasmi untuk seluruh umat Islam. Khalifah Utsman telah menggunakan lahjah bahasa Quraisy dan yang mana Al-Quran berbeza telah dibakar. Al-Quran inilah yang digunakan hingga ke hari ini, yang mana ianya dikenali dengan nama Mushaf Utsmani. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin kesucian Al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa Khalifah Utsman sangat bijak dalam menangani masalah salah faham dan saling tuduh-menuduh sama orang Islam dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, orang Islam mereka saling menuding jari antara satu sama lain dalam menyatakan siapakah yang betul pembacaannya. Jadi Khalifah Utsman bijak bertindak dengan bijak dengan mengadakan satu naskah Al-Quran yang baru, yang mana ianya digunakan secara rasmi untuk seluruh umat Islam. Jadi Al-Quran yang berbeza telah dibakar oleh Khalifah Utsman. Sebab Khalifah Utsman melakukan perkara ini kerana Khalifah Utsman ingin menjamin kesucian Al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. Okey, yang seterusnya adalah pembesaran Masjid An-Nabawi pada zaman Khalifah Utsman Al-Affan. Masjid Nabawi telah menjadi padat kerana dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai. Jadi, Khalifah Utsman Al-Affan telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah bagi memperluaskan kawasan tersebut. Masjid tersebut telah diluaskan pada tahun 29 Hijrah. Di sini kita dapat lihat sikap Khalifah Utsman yang baik hati dalam membeli tanah untuk memperluaskan kawasan Masjid An-Nabawi supaya orang ramai dapat berjemaah dalam masjid tersebut. Okey, itu saja yang saya akan bentangkan. Sekian, terima kasih. Menyebarkan dakwah Islam. Khalifah Utsman sering berdakwah di penjara dan beliau berjaya mengislamkan ramai bantuan di dalam penjara tersebut. Beliau juga banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. Ramai pendakwah telah dihantar ke serata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga telah melantik ramai pengajar hukum Islam dan juga melantik petugas khas untuk membetulkan saf-saf solat. Beliau juga banyak menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalankan hukum-hukum. Pembunuhan Sayyidina Utsman Al-Affan. Sayyidina Utsman Al-Affan radhiyallahu anhu syahid dibunuh oleh pemberontak yang mengepung rumahnya ketika beliau sedang membaca Al-Quran bersama isterinya. Pada tanggal 8 Zulhijjah, iaitu pada tahun 35 Hijrah, Utsman telah menghembuskan nafas terakhirnya ketika beliau membaca Al-Quran. Sejak daripada peristiwa itu, kekuasaan Islam semakin sering diwarnai oleh titisan darah. Pemerintahan Utsman Al-Affan radhiyallahu anhu memakan masa selama 12 tahun, yang mana ianya merupakan pemerintahan yang paling lama dalam tumpuk pemerintahan Khulafa Al-Rashidin. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.